Seperti perkataan waladdallin, da. Ada yang tukar walazzallin. Kalau kita baca, menyebut huruf dha seperti huruf dha adalah dilakukan oleh kebanyakan kabilah-kabilah Khalijiyah. Maknanya kabilah-kabilah Khalijiyah ni orang mana ni? Bermasuk di negara-negara Teluk Arab. Mereka tukar huruf dha kepada huruf za. Untuk menyebut huruf dha, mereka menggunakan hujung lidah bersama hujung gigi kacip sebelah atas. Dan ini sebenarnya makhraj huruf za. Kesalahan sebegini tidak sepatutnya berlaku semasa membaca Al-Quran kerana ia akan mengubah makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi contoh, waladdallin, ad-dallin maknanya orang yang sesat, menyesatkan. Tapi kalau az-zallin maksudnya berterusan. Perkataan dhalla bermaksud berterusan, sedangkan makna sebenar dhalal ialah sesat. Oleh itu qari yang menyebut huruf dha secara tepat hendaklah menyebut huruf dha secara tepat dengan makhrajnya yang betul, menggunakan tepi lidah bersama gerham sebelah atas. Jadi kena rujuklah huruf dha mana. Jangan kita tukar huruf dha kepada mana-mana huruf. Orang Melayu dia tak tukar pada huruf za, dia tukar kepada huruf da, huruf dal yang ditebalkan, waladdallin, juga berubah makna. Kalau waladda, daripada tempi lidah ni, makna dia sesat. Tapi kalau guna dal, alif, lam, maknanya yang tunjuk, yang menunjuk jalan. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Kata Nabi SAW, ad-dalu 'ala khair, orang yang menunjuk kepada jalan kebaikan, kafa'ilihi, seperti dia melaksanakan juga. Walaupun dia tak melaksanakan kebaikan tu, tetapi dia tunjuk jalan supaya orang tu buat baik, dia pun dapat pahala juga. Macam kita buat diskusi yang kedua pada malam ni, dia mungkin tak sempat masuk kerana kesibukan, kesempitan masa, kelapangan, tak ada kesihatan semuanya. Tapi dia tunjuk kepada orang, dia beritahu malam ni kita ada diskusi, siapa nak masuk, sila masuk. Jadi orang masuk dengan sebab kerana dia menunjuk jalan, dia boleh pahala yang sama. Jadi ad-dalu, kalau dia baca dal tebal, ad-dalu, jadi maknanya orang yang menunjuk jalan. Cuma dal itu ditebalkan. Jadi orang kita salahnya dia menebalkan dal. Disangkanya huruf dha seperti itu. Sebenarnya tidak begitu. Seperti kesalahan yang kedua, menyebut huruf dha seperti huruf dal. Ada cerita dah sini. Sudah ada di sini, muka surat 45, setelah qari menyebut huruf dha seperti huruf dal yang ditafkhimkan, maknanya yang ditebalkan. Menyebut sedemikian adalah satu seperti huruf dha yang disebut kebanyakan oleh orang Mesir. Ada juga qari menyebut seakan-akan huruf dha yang ditarqiqkan. Jadi maknanya ada juga orang yang buat demikian gitu, menyebut huruf dha seperti huruf dal yang ditebalkan, ataupun menyebut huruf dha yang dinipiskan. Semua tu tak tepatlah bagi sebutan huruf dad. Qari hendaklah menjauhi kesalahan ini dengan menyebut huruf dad dari tempat yang betul serta menjaga sifat-sifatnya. Waladdallin, bacaannya betul. Waladdallin, bacaannya salah. Tak boleh kita tukar kepada selain daripada huruf dad. Dalam kitab syarah kitab Majmu', mana-mana kesalahan dalam suratul Fatihah yang menyebabkan bertukar makna, yuhilu ma'na syai'in minha, kata dalam syarah kitab Majmu', mana-mana kesalahan yang berlaku dalam surah Al-Fatihah ketika salat, kesalahan itu menyebabkan berubah makna. Seperti tadilah, huruf dha ditukar dengan huruf dal, dan kesalahan itu membawa kepada berubah makna. Yang merubahkan makna itu merosakkan Fatihah. Maknanya dengan Fatihah itu boleh menyebabkan sembahyang ada masalah. Jadi kena hati-hati bab menyebut huruf. Jangan tertukar dengan huruf yang lain. Kerana biasanya kesalahan yang melibatkan tertukar huruf itu akan berubah makna. So bila berubah makna akan memberi kesan kepada kesahan
kesihatan sembahyang seorang itu. Teruskan. Kita pindah kepada kesalahan seterusnya. Yang ketiga, menyebut huruf dad sakinah. Huruf dad yang mati seperti huruf qalqalah. Qalqalah, qutubu jad, qaf, ta, ba, jim, dal. Qutubu jad. Ada berapa? Qutubu jadin. Ada 5. Huruf dad tak termasuk. Qutubu jad. Ada dad. So dad mesti dimatikan tanpa qalqalah. Macam mana kita nak selesaikan huruf dad tanpa qalqalah? Kita kena jaga rakhawah dad. Tuan-tuan mungkin pening. Apa itu qalqalah, apa itu rakhawah, sebab dia terikat ataupun dia melibatkan bab sifat. Walau macam mana pun kita boleh jelas secara ringkas, huruf dad dia adalah huruf yang suara berlalu. Okey. Adapun sifat qalqalah, nak menjadi qalqalah mestilah huruf itu bersifat suara terputus. Saya ulang. Macam mana boleh berlaku qalqalah? Qalqalah itu berlaku bagi huruf yang suaranya terputus. Ambil contoh, huruf qaf, huruf qaf. Matikan qaf, ak. Suara dah putus. So bila kita matikan qaf, bila kita lepaskan dia akan ada dia panggil letupan atau qalqalah itulah. Dia panggil apa dalam bahasa standard kita, saya pun tak berapa ingat bahasa kita ni, dia panggil pantulan suara. Jadi ak, suara terputus ak, bila kita lepas dia akan dia qalqalah. Ak, suara terputus barulah akan jadi qalqalah. Jadi mana-mana huruf yang suara dia tak terputus seperti huruf dad. Huruf dad suara berlalu, kita kena jaga suara berlalu tadi. Bila kita selesaikan huruf dad dengan suara berlalu, maka qalqalah tidak akan berlaku. Seperti kita ambil huruf dad, katakanlah kita waqaf pada ataupun kita tengok perkataan huruf dad yang dibaca dengan sukun. Wa qayyadna, huruf dad. Wa qayyadna, yad, wa qayyadna. Dia ada gerak sikit. Kita tahan udara dan kita sebut huruf dad daripada sepanjang makhraj dia huruf dad bermula daripada pangkal lidah sehingga ke makhraj lam panjang. So proses itu ada pergerakan suara. Dan suara tu bagi orang dekat dia akan dengar. Mungkin mic saya ni mic murah, mungkin tak dengar, tapi mungkin orang dengar. Wa qayyadna, wa qayyadna. Itulah suara berlalu. Dia ada syarat. Kalau orang tahu kata suara gembok. Suara yang kita tahan. Dalam penahanan suara tu ada suara yang berlalu. Kalau baca wa qayyadna, itu tak betul lah. Mana diputuskan suara dad, bila putuskan suara dad kita angkat lidah kita daripada makhraj dia, dia akan ada letupan. Jadi huruf dad dia bukan macam tu, bukan wa qayyadna, wa qayyadna ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi maknanya jangan menyebut huruf dad sakinah seperti qalqalah. So macam mana cara kita nak selamatkan huruf dad daripada qalqalah? Okey, sebut huruf dad dengan kita menyempurnakan sifat berlalunya suara yang kita panggil sifat rakhawah. Okey. Jadi bagi mengatasi kesalahan ini, menyebut huruf dad seperti huruf qalqalah, setiap qari hendaklah menunaikan sifat huruf dad dengan sempurna dengan mendapatkan panduan daripada guru. Okey, saya rasa dah faham lah tu. Maknanya qalqalah, kenapa boleh berlaku qalqalah? Qalqalah huruf dad macam mana boleh tersebut seperti qalqalah? Sebab kita tak sempurnakan laluan suara dad. Bila laluan suara dad tak sempurna, bermaksud terputus, maka mudah berlaku menjadi qalqalah. Yang keempat, mengidghamkan huruf dad. Macam mana boleh berlaku mengidghamkan huruf dad? Mengidghamkan mana memasukkan huruf dad merupakan kesalahan yang boleh berlaku apabila huruf dad berada sebelum huruf dha. Dad dengan dha kan bunyi dia akan sama. Dha. Bunyi dia seakan sama. So bila huruf dha ni berjiranan dengan huruf dha, maka ramailah lidah-lidah kita ni lemah menyebabkan berlaku idgham. Dad
ke dalam za. Dad ke dalam za. Seperti contoh ayat sebelah dia tu, alladhi anqadha dha. Anqadha dhahrak. Qaf susah disebut, dad susah disebut, huruf dha susah disebut. Dan dha dengan dha berjiranan. So bila dha dan huruf dha berjiranan, selalunya lidah kita tersalah memasukkan dha ke dalam dha. Seperti contoh kesalahan, alladhi anqadha dhahrak. Anqadha dhahrak. Macam gitu. Dia nak baca anqadha. Anqadha dhahrak. Tetapi oleh kerana kelemahan lidah, nak bertukar antara tepi lidah menyebut dad, nak bertukar kepada huruf dha, hujung lidah yang bersentuhan dengan gigi kecil atas. Jadi pertukaran tu lambat, tak cekap. Jadi berlakulah idgham, mengidghamkan dad ke dalam dha. Berbelit mulut, berbelit lidah. Anqadh dhahrak. Jadi idgham. So bila ada huruf susah sebegini rupa, berjiranan, qaf dah payah, qa, ba payah, dha payah. Jadi kita kena perlahankan kita punya gia. Speed bacaan kita tu kita perlahankan sikit. Alladhi anqadha dhahrak. Satu-satu. Alladhi anqadha dhahrak. Kalau baca laju je, lidah kita akan tersadun. Lidah kita akan tersepak. Dan kita akan terbelit. Jadi akan berlaku itu. Satu lagi, kalau huruf dha selepas dia tu ada huruf ta. Fa idza afadtum. Jangan masukkan dha ke dalam ta. Situ kita tak baca idgham ya. Huruf dha dibaca dengan izhar. Dha dibacakan dengan mati. Tetapi kalau kita tak hati-hati menyebut huruf dha ketika selepasnya ada huruf ta, selalu lidah kita masukkan dha ke dalam ta. Selalu kita dengar orang baca fa idza afattum, dia baca begitu je. Fa idza afattum. Itu maknanya meninggalkan dha. Sebenarnya kita kena zahirkan dha secara sakinah, secara mati. Fa idza afadtum. Afadtum. Habiskan dha secara rakhawahnya daripada makhrajnya, baru pindah kepada huruf ta. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullah. Baca huruf dha dengan supaya bacaan yang habis. Habiskan huruf dha dengan cara dia lah. Jangan masukkan dha ke dalam ta. Yang kelima, kesalahan menenggelamkan huruf dha. Macam mana huruf dha tu boleh tenggelam? Kesalahan ini biasa berlaku. Kesalahan macam mana? Kesalahan menenggelamkan dha biasa berlaku ketika huruf dha berulang. Selalu kita sebut pada diskusi pertama pun, kita beritahu dah, kalau ada huruf yang sama berulang, dia menjadi sukar pada lidah kita. Kerana lidah kita sukar menyebut huruf kuat yang bersifat dengan itbaq, bersifat dengan isti'la, bersifat dengan istitalah, huruf kuat. Kalau huruf yang berulang tu lemah, huruf yang slow, tak kuat, dia susah juga, tapi tak sesusah apabila huruf yang tebal itu berulang. Seperti huruf dha, nak sebut tu payah, ada terhimpun padanya sifat-sifat yang perkasa seperti isti'la, itbaq, istitalah, dan huruf itu berulang, susah untuk kita sebutnya. Oleh kerana itu, qari perlu lebih berhati-hati menyebut huruf dha dengan menyempurnakan semua sifat huruf tersebut. Contoh, wa qul lil mu'minati yaghdudna. Dha bagi depan du, lepas tu ada dha yang mati. Dan dha itu kena jaga dia punya huruf dha, istitalah, itba' dia, isti'la' dia. Jadi payah.
Jadi selalunya orang baca wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihim. Begitu dia dibaca, mudah aja bacanya. Jadi sebenarnya dadu matikan dad ad yaghdudna. Dia ada masa dia. Ada masa yang kita tunaikan dad secara rakhawah, secara istitalah. Yang huruf ring tu cerita dia dah. Oleh kerana fokus kita dad, so huruf ghain tu kita tinggal tu. Yaghdudna yaghdudna. Yang berbaris depan dad, baris depan du. Lepas tu ada dad yang mati. So soalan saya, adakah dad yang mati itu dimunculkan? Tak dimunculkan. Sebab dia mati. So yang nak dimunculkan apa? Dad yang baris depan tu du. Kemudian berjumpa dengan dad mati, kita sebut dad yang mati itu dalam keadaan bibir kita ini bersahaja. Contoh kita sebut dad, da, itu da. Da mati, ad. Itu bibir, kedudukan bibir kita menyebut huruf dad. Yang munculkan di bahagian depan, du, sentuh pada dad yang mati, balik asal. Yaghdud. Saya ulang. Bahagian depan dad, du. Dad mati, ad. Yaghdudna. Jangan baca yaghdudna. Muncung tu apa tu muncung? Muncung tu apa? Kalau muncung untuk dad yang mati tak tepat. Sebab dad mati tak dimuncungkan. Saya sebut pada diskusi yang lepas. Mungkin saya ulang sekali lagi. Mana-mana huruf yang mati dia tak muncung. Bila huruf Al-Quran itu dimuncungkan? Bila dia baris depan saja. Bila dia baris atas tak muncung, baris bawah tak muncung. Bila dia mati tak muncung juga. Dan yang muncungnya bila? Ketika dia baris depan. Seperti dad baris depan. Du. Muncunglah du. Bila dad mati, dia tak muncung. Jadi kalau kita ambil situ saja, du. Macam tu. Okey? Ayat ni perlu kepada talaqi. Dia dengar saja senang lah. Dengar saja macam mudah, tapi nak baca tu payah. Tapi ala kulli hal dah faham tu satu step daripada kita nak baca betul lah tu. Bila ada faham, insya-Allah nak baca betul tu dia lebih mudah. Kemudian kesalahan menyebut huruf dad dengan memuncungkan mulut. Dah termasuk dah tadi. Jangan sebut huruf dad muncung mulut. Saya sebut dalam video short saya, video pendek itu khurafat menyebut huruf dad. Antaranya mengajar kita supaya memuncungkan mulut menyebut huruf dad. Sebab apa muncung mulut? Sebab dia tebal. So nak tebalkan huruf dad, muncung mulut da, walad da. Itu tak betul. Muncung mulut hanya selama-lamanya untuk huruf yang berbaris depan sahaja. Kalau dia berbaris mati, tak dimuncungkan. Kalau dia bertanda mati, tak dimuncungkan. Kalau dia baris atas, tak muncung. Kalau dia baris bawah, tak muncung. Di kalangan qari ada yang menyebut dad dengan memuncungkan mulut. Kerana menyangka dengan memuncungkan mulut, dia dapat menyempurnakan sifat tebal yang ada pada dad. Sangkaan saja. Yang duk muncung mulut ataupun duk mengajar orang muncung mulut sebut dad muncung mulut tu, dia sangka apabila dia muncung mulut, dia telah menebalkan dad. Sebenarnya, muncung mulut tidak memberi kesan apa-apa pada ketebalan dad. Sebab muncung bukan untuk tebal. Muncung untuk baris depan. Yang tebal itu kaitannya adalah dengan pangkal lidah. Bila pangkal lidah terangkat, huruf akan tebal. Bila keliling lidah melengkung, akan tebal. So, dua resepi untuk menebalkan huruf. Yang pertama, keliling lidah melengkung. Mana-mana huruf yang menyebabkan keliling lidah itu melengkung, dia akan jadi tebal. Mana-mana huruf yang menyebabkan sebahagian besar pangkal lidah terangkat, dia akan jadi tebal. So, tebal-tebal ini berkait dengan lidah. Pangkal lidah dan keliling lidah. Jadi kalau nak betulkan ketebalan huruf, kena betulkan keliling lidah, kena betulkan pangkal lidah. Ada pemuncung mulut, itu bukan cara kita untuk menebalkan huruf. Ada pun orang yang menggunakan muncung mulut untuk tebal huruf, muncung itu muncung yang palsu. Muncung yang tak betul. Muncung yang palsu. Maksudnya ketebalan yang palsu. Maknanya ketebalan yang dihasilkan daripada memuncungkan mulut
kita akan dapat dengar tebal itu tebal yang palsu, bukan tebal yang hakiki. Jadi kita boleh belajar. Contoh, saya ambil contoh. Saya ambil contoh. Huruf Qaf. Macam mana sebut huruf Qaf? Qaf ni ada tebal. Dia datang daripada pangkal lidah. Macam mana tebal Qaf tu? Bila sebahagian besar pangkal lidah terangkat. Jadi qa, wa qala rkabu, qa itu jadi tebal. Saya muncungkan mulut ke tak muncung? Tapi ada orang yang muncungkan mulut tapi disebut huruf Qaf daripada tempat yang tak betul, seperti waqala alladhi. Waqa, muncung mulut waqa, sebab kalau waqala alladhi jadi nipih. So kita muncung mulut waqala alladhi. Tu jadi mana tak tebal lah. Kalau tebal pun Qaf itu Qaf yang tebal yang palsu. Jadi bila kita sebut mana-mana huruf daripada tempat yang tempatnya betul, secara semula jadi huruf tu akan jadi tebal. Kebanyakan huruf yang tebal apabila disebut daripada makhrajnya yang betul, ketebalan tu akan ikut. Baik. Jadi boleh berlaku memuncungkan mulut ni seperti baris fathah muka surat berapa? 48. Muka surat 48. Boleh berlaku menebalkan huruf dha ni bagi atas. Ada orang sebut bagi dha itu dengan muncul mulut. Dalal, sebut dalal, tak betul. Dalal. Begitu juga kalau dha tu mati dia sebut yad. Contoh dia sebut apa ni? Dia sebut yadrib. Jangan munculkan mulut. Yadrib. Kemudian bila dha bagi bawah, dia munculkan mulut. Dirara, masjidan dirara. Tak betul. Dha bagi bawah, di. Cara kita sebut huruf dha bagi bawah. Di. Itu je. Jangan munculkan mulut. Di. Jangan lebarkan bibir. Di. Jangan. Tapi sebut huruf dha seperti kedudukan bibir yang biasa. Di. Masjidan dirara. Di. Kemudian boleh berlaku juga bila dia bertanda mati, dha itu mati dan sebelumnya berbaris kasrah. Anidrib. Ada orang baca anidrib, nak tebalkan dha kan? Dia muncungkan bibir. Anidrib. Itu tak betul lah. Anidrib. Okey. So jadi khulasahnya, kesimpulannya, tiada muncung pada mana-mana huruf yang bukan berbaris depan. Kalau dia baris atas, baris bawah, bertanda mati, selama-lamanya huruf tak akan dimuncungkan. Bila dimuncungkan? Kalau huruf itu berbaris depan. Kalau dia mati, huruf sebelum yang baris depan, dia tak muncung. Yang muncung huruf sebelum lah, sebab dia bagi huruf sebelum tu bagi depan. Dia bukan baris depan, dia mati. So muncungkan untuk baris huruf sebelum. Bila masuk huruf yang mati, matikan huruf tu tanpa dimuncungkan. Dengan memuncungkan mulut merupakan satu kesalahan kerana telah menambahkan ishmam. Kita ngaji ishmam kan? La ta'manna ala Yusuf. La ta'manna. Ishmam ada ishmam yang memuncungkan mulut. Boleh rujuk video saja tentang ishmam. Kalau kita muncungkan mulut bagi huruf yang berbaris atas, dia ada dua makna. Sama ada semasa baris atas itu kita menambahkan suara waw. Contoh kita baca waqala rkabu, ada suara waw ataupun ada suara muncung. So tak sepatutnya berlaku pada huruf yang berbaris atas ataupun mana-mana huruf yang bukan baris depan. Oleh setiap itu qari hendaklah menyebut huruf dha dengan menyempurnakan sifat tebal huruf tersebut tanpa memuncungkan mulut. Perkara ini memerlukan tunjuk ajar guru yang berwibawa. Jadi kalau ada orang yang ajar macam tu, buku ni, mudah-mudahan buku ini menjadi satu dalil kepada memperbetulkan sebutan huruf yang sedang kita kata berleluasa di tempat kita, mengajar supaya memuncungkan mulut bila nak menebalkan huruf.